Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar baru Universiti Teknologi MARA sesi Mac 2021. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar ke UiTM untuk sesi kali ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bersiaran dari Universiti Malaysia of Computer Science and Engineering atau singkatannya UNIMAI Cyberjaya bersama-sama yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan bin Said, pengerusi Lembaga Governor UNIMAI. Jadi insya-Allah saya Dr. Shah, pengarah pembangunan pelajar bahagian awal pelajar UiTM akan bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk untuk siri kenegaraan, bicara kenegaraan UiTM. Dan insya-Allah sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita berkenalan dulu dengan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said. Yang berbahagia Datuk merupakan Chairman Board of Governance of University Malaysia of Computer Science and Engineering UNIMAI dan juga merupakan Member of Board of Governance University Science Malaysia dan Council Member of Taylor's University. Beliau juga merupakan Board Member of a Public Listed Company, Awan Biru Teknologi Berhad atau singkatannya Awan Tech. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said pernah dilantik sebelum ini sebagai Vice Chancellor Taylor's University pada tahun 2008, kemudian Vice Chancellor UiTM pada tahun 2016 dan Asia University AAU pada tahun 2019. Dan dari sudut latar belakang akademik yang berbahagia Datuk memiliki bachelor degree dalam bidang matematik daripada University of Manchester, United Kingdom pada tahun 1979. Kemudian memiliki Master of Science daripada Brunel University, London, United Kingdom pada tahun 1981 dan PhD daripada Brunel University, London, United Kingdom pada tahun 1984, pengkhususan dalam Computer Aided Geometric Design. Dan awal karier Datuk dalam dunia akademik di universiti ialah pada tahun 1984, iaitu apabila Datuk mula bergelar sebagai pensyarah di University Science Malaysia dalam bidang matematik di School of Mathematical Sciences, kemudian dilantik sebagai dekan di School of Mathematical Sciences pada tahun 1990 dan kemudian menyandang jawatan sebagai Deputy Vice Chancellor Academic di USM pada tahun 1995 sebelum ke Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 1998. Itu sedikit latar belakang yang dimiliki oleh yang berbahagia Datuk dan saya pasti menerujai sangat teruja untuk kita semua mengetahui latar belakang Datuk dan bagaimana Datuk mengharungi ataupun melalui perjalanan-perjalanan ini. Okey, dan hari ini insya-Allah kita akan mendengar dalam slot kenegaraan Malaysia Tanah Airku ini daripada yang berbahagia Datuk sendirilah dari sudut pengalaman dan juga bicara daripada seorang tokoh ataupun ikon yang kita boleh angkat sebagai ikon di UiTM itu sendiri. Dan saya percaya pada hari ini Datuk akan berkongsi banyak pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswi khususnya pelajar-pelajar baru UiTM untuk sesi Mac 2021. Jadi terus Datuk kita mulakan dengan soalan yang pertama pada hari ini. Boleh Datuk ceritakan sedikit pengalaman Datuk bersama dengan UiTM, khususnya apabila kita bercakap dalam konteks UiTM sebagai sebuah universiti yang tersohor khusus untuk membangunkan Bumiputera dan juga bangsa Melayu. Sila Datuk. Terima kasih Dr. Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UiTM yang sudi berbicara dengan saya pada pagi ini. Dan saya juga ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang telah berjaya dipilih untuk menyambung pengajian di universiti yang agung ini, universiti yang keramat ini. Ini merupakan sebahagian daripada puluhan ribu pelajar-pelajar Bumiputera yang memohon untuk memasuki universiti ini. Dan saya percaya bahawa semasa mahasiswa-mahasiswi berada di universiti ini, banyak perkara yang mahasiswa-mahasiswi akan dapat lakukan dan peluang-peluang yang akan diberikan oleh pengurusan universiti untuk meningkatkan lagi keupayaan mahasiswa dan mahasiswi. Saya sebenarnya sudah lama dengan UiTM dan UiTM merupakan sebuah institusi yang begitu dekat di hati saya. Apabila saya ke kementerian pada tahun 98,
pada masa itu dalam dimensi yang mana banyak pihak telah bercakap untuk menaikkan taraf ITM kepada UiTM. Dan di kementerian sendiri pun banyak persediaan telah kita lakukan seawal tahun 98 lagi. Dan apabila diumumkan ITM dinaik taraf sebagai UiTM pada tahun 99, kita telah mempercepatkan proses, iaitu satu ialah proses governance. Kerana apabila ITM bergelar pada UiTM, governance-nya mesti berubah. Dan proses di segi penjawatan. Kerana ITM segi penjawatan lain, UiTM mestilah sama dengan segi lain. Dan juga di segi pengiktirafan lain pun mesti kita lihat supaya graduan UiTM dinaik taraf daripada ITM ini juga mendapat pengiktirafan yang sama dengan segi lain. Jadi banyak perkara yang dilakukan oleh pihak kementerian, dan ini saya sebagai pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi semasa itu terlibat secara langsung. Setelah itu pada 2003, saya telah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah UiTM mewakili kementerian. Sehinggalah saya bersara awal pada 2008, lebih kurang 6 tahun dengan UiTM sebagai ahli lembaga pengarah, dan saya tahu semua di mana bangunan ini, di mana bangunan itu, bagaimana pelajarnya, bagaimana pensyarahnya. Sebagai ahli lembaga pengarah kita tahu. Jadi kementerian masa itu banyak menyokong tentang perkembangan UiTM. Jadi bajet-bajet, kewangan dan sebagainya pihak kementerian terpaksa memohon, dan banyak urusan dilakukan yang melibatkan pihak UiTM dengan pihak kementerian, yang mana saya pun terlibat sama. Jadi itu pelibatan yang bukan dari dalam, tapi dari luar untuk UiTM. Sesudah itu saya ke swasta, dan 2016 saya telah diminta untuk datang ke UiTM. Saya terima tugas itu sebagai satu kita panggil penghormatan, dan saya merasa gembira sekali untuk kembali sebagai warga dalaman UiTM. Jadi selama 3 tahun di UiTM itu banyak pengalaman yang saya rasa banyak pengalaman saya sendiri yang walaupun dah di tempat lain beberapa kali 14 tahun di UiTM, 10 tahun di kementerian, 7 tahun setengah di swasta. Tapi 3 tahun di UiTM itu saya merasakan bahawa kalau kita kehausan, bila kita minum air itu, kita rasa puas. Maksudnya bahawa apa saja kita lakukan, walaupun kita letih dan sebagainya, tapi kita rasa puas. Kerana kita dapati manfaat impak itu kepada mereka yang datang daripada golongan yang kita tegur yang kurang bernasib baik. Jadi saya pernah bercakap dengan pelajar-pelajar semasa saya di Shah Alam itu, saya kata bahawa kampung saya ni pendalaman di Kelantan. Dan tahun 60-an, 70-an tu nak jumpa satu kereta pun payah. Kalau ada pun akan menjadi budak-budak akan kejar kereta. Pasal teruja tengok kereta. Motosikal tu dah satu luxury dah. Orang yang dah berada ada motosikal. Tapi tahun 2000 dan seterusnya, kampung saya kalau hari raya itu jadi jam. Ya, betul. Kereta cukup banyak. Satu kereta sampai satu rumah ada 3-4 kereta. Dan kalau saya selidik, tiap rumah tu mesti ada gambar convocation UiTM. Menunjukkan bahawa UiTM telah mengubah sosial ekonomi di kampung saya, di seluruh negara. Dan inilah saya rasa impak UiTM kepada masyarakat di Malaysia ini. Jadi inilah yang kita rasakan bahawa sumbangan UiTM itu cukup besar. Dan saya bernasib baik berada dalam selama 3 tahun. Adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Tapi 3 tahun itu tempoh yang singkat. Tapi saya merasa bahawa macam saya sebut tadi lah, kalau saya minum air itu saya rasa puas. Ya, tak adalah puas. Maksudnya saya makan pun puas. Balik malam tidur, kita rasakan bahawa hari itu kita lakukan sesuatu untuk dimanfaatkan pada semua. Jadi kenapa banyak pihak memberi perhatian pada UiTM? Pertama ialah seperti yang saya sebut tadi bahawa UiTM ini mengubah kepada social ekonomi, social mobility, social engineering masyarakat Bumi Putra.
Dan ini telah meningkatkan dari segi pendapatan, meningkatkan lagi kita tertaraf ke pendidikan yang dulunya suka mereka yang daripada pendalaman yang miskin untuk pergi kepada universiti oleh kerana kewangan. Tapi UiTM ini dengan yurannya kecil, dengan bantuan zakat dan bantuan macam-macam bantuan kita berikan, jadi impaknya ramai yang dapat masuk universiti dan ini telah mengubah sosial ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari segi konsep penyatuan bangsa di Malaysia ini, kalau satu bangsa itu inferior, satu bangsa lain superior, ini dia akan memberi satu konsep penyatuan. Jadi untuk menyatukan masyarakat di Malaysia ini mesti ada keseimbangan dari segi sosial ekonomi, dari segi pendidikan dan sebagainya. Dan UiTM telah memainkan peranan ini, mengimbangi sosial ekonomi dan meningkatkan lagi penyatuan bangsa di Malaysia ini. Jadi bukanlah satu perkara yang dikatakan oleh beberapa pihak bahawa UiTM is a racist. Bukan. UiTM ialah untuk memberi satu pendekatan kesamaan supaya akhirnya negara kita dapat bermanfaat, masyarakat bersatu. Jadi inilah peranan UiTM dan kesan graduan UiTM ini cukup besar. Kalau kita pergi pada JLC, kita pergi mana-mana tempat, syarikat-syarikat besar, banyak graduan UiTM telah berjaya. Billionaire ada, millionaire pun ada. Cukup ramai. Dah hampir 1 juta alumni UiTM yang sekata Malaysia dan juga di luar Malaysia. Dan universiti ini, UNEMA ini ialah dipunyai oleh satu syarikat serba dinamik yang dia berpusat di Shah Alam, satu syarikat antarabangsa dimiliki oleh alumni UiTM. Jadi saya pun walaupun keluar UiTM datang sini bekerja dengan satu syarikat, tuan punya ialah alumni UiTM. Berjaya, 2 lokasi syarikatnya berada di hampir 20 negara. Jadi seorang yang usahawan yang begitu berjaya dalam oil and gas, bangunan dia di hadapan Blue Wave, satu menara dia, ya, cukup jaya. Dan semasa di saya UiTM pun dia ada bagi sumbangan untuk kita lakukan research. Dan saya cukup bangga pasal inilah banyak alumni UiTM bagi balik. Jadi apa yang saya nak kongsi dengan mahasiswa-mahasiswi ialah UiTM telah menghasilkan graduan yang begitu berjaya dan UiTM telah menyediakan tempat pengajian pada ramai pelajar-pelajar yang kalau tak ada UiTM mereka tak akan dapat masuk universiti. Jadi inilah sumbangan UiTM pada masyarakat kita. Jadi Datuk, kita tengok daripada penjelasan yang Datuk jelaskan tadi, maknanya terbukti bahawa dengan adanya UiTM daripada ITM kepada UiTM yang saya masih ingat lagi kita mengumumkan naik taraf kepada universiti itu pada 26 Ogos 1999. Jadi merupakan satu titik sejarah untuk mengubah landscape bangsa kita, bukan saja dari sudut sosioekonomi tetapi juga dari keseluruhan konteks di Malaysia. Sebagaimana yang Datuk sebut tadi, alumni kita sekarang ini dah lebih daripada 500,000 alumni UiTM di seluruh negara yang mana mereka menyumbang kembali kepada UiTM. Jadi apabila kita sebut tentang UiTM, maknanya dia sangat sinonim, sangat dekat khususnya kepada bangsa kita lah, bangsa Melayu dan juga Bumiputera. Kemudian Datuk, dari sudut apabila kita menyebut Malaysia, negara Malaysia, apa yang mahasiswa-mahasiswi baru perlu faham tentang makna Malaysia itu? Silakan. Malaysia ni sebuah negara yang agak unik, di mana ianya berbeza dengan negara-negara lain. Kerana Malaysia ni sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum, mempunyai pelbagai agama, mempunyai pelbagai adat. Tetapi di segi adunan ataupun gabungan kaum ini yang begitu erat dari segi perpaduannya, bagi saya ini ialah sesuatu kekuatan Malaysia yang tak ada di negara lain. Jadi Malaysia ini sebuah negara berbilang kaum yang mengamalkan sistem demokrasi, yang mempunyai toleransi terhadap antara kaum dengan kaum lain,
bebas untuk melakukan di segi budaya mereka. Dan inilah kekuatan Malaysia. Dalam Inggeris kita panggil unity in diversity. Kita bersatu dalam kepelbagaian. Jadi dengan kepelbagaian ini telah menukar corak hidup kita di Malaysia. Jadi ramai pelancong-pelancong bila datang Malaysia ini mereka heran. Macam mana kita boleh duduk bersatu dan masing-masing kita celebrate the differences. Maksudnya untuk hari raya puasa, orang bangsa lain pun celebrate sekali. Hari Cina pun kita celebrate sekali. The Thai Frozen pun. Jadi semua kita celebrate. Tak ada masalah, ya, tak ada masalah. Dan kita hormati dia nak beragama Kristian ke, kita nak beragama Islam ke, nak beragama ke Hindu ke, kita hormati. Itu hak mereka. Tetapi mesti kita menjaga sensitiviti masing-masing dan itulah pun dijaga. Dan kita berdoalah supaya ini akan berterusan kerana ini adalah merupakan resipi kekuatan Malaysia. Dan itu dari segi komposisi kaum dan budaya, tapi dari segi geografinya Malaysia juga mempunyai situasi yang begitu strategik. Iaitu satu kita panggil gateway East meet West. Yes, sebelah ini West di mana banyak kapal berlalu semuanya melalui kawasan kita ni. Dan kalau kita lihat di Malaysia sendiri pun kita lihat banyak syarikat-syarikat yang daripada sana untuk serve kawasan ni. Jadi ini juga lokasi geografinya begitu penting. Jadi Malaysia ini dan di Malaysia ini kalau saya nak katakan hasil tanah kita ni cukup banyak. Biji timah lah, emas lah, macam-macam. Minyak lah, macam-macam. Dia Petronas tak bulan, 2 bulan sekali jumpa tempat minyak. Dan tanah kita begitu subur. Sekarang ni sejak PKP ni ramai suri rumah dah tukar daripada tanam pokok ros, pokok bunga kepada pokok cili, pokok macam-macam lah. Sayur-sayur kan, pasal dia tak nak pergi pasar kan. Jadi tanam dia tumbuh. Jadi sekarang ni saya pun di belakang rumah saya tu, my wife, isteri saya dah tanam macam-macam. Jadi kalau nak makan ulam, nak makan ngabudu tu, dia ambil kat belakang. Jadi subur tanah kita di Malaysia. Tanam apa-apa jadi. Jadi kita di Malaysia ini mempunyai satu penghormatan yang tinggi oleh orang luar. Kalau kita pergi haji, buat umrah tu, kalau orang Malaysia tu, orang Arab Saudi memang puji. Disiplin kita, hormat kita, rendah diri kita ni satu sifat yang begitu baik dan dihormati oleh masyarakat luar. Dan kalau kita keluar negara, pelajar-pelajar kita yang belajar di luar negara selalu memberi contoh yang baik, keputusan perpisahan yang baik, nilai yang baik, dan ini sesuatu yang kita bahawa amat dibanggakan oleh. Jadi untuk mahasiswa yang tak pernah keluar duduk di Malaysia tak merasa. Macam saya duduk berada di luar negeri selama 9 tahun. Kita merasa bahawa duduk di sana kita amat begitu menyayangi negara kita. Sesuatu yang begitu istimewa tentang Malaysia. Makanannya, cuacanya. Jadi kita dalam bahasa Inggeris kita we are blessed. It's a very good country, good weather, good nice food, you know, gabungan makanan Cina, Melayu, India, campur-campur tak tahu makan apa, tak sedap. Jadi duduk di kawasan Kelantan pula ada pengaruh siang pula. Jadi kita di Malaysia ni begitu bertuah sekali lah. Jadi tanah subur. Jadi itulah bagi kita semua ni kita mak berbanggalah tentang negara kita, dan apa yang kita harapkan ialah supaya perpaduan akan dapat kita teruskan, dan ini merupakan peranan mahasiswa-mahasiswi supaya dapat bersama-sama untuk meningkatkan lagi reputasi negara kita, tingkatkan perpaduan dan mempunyai kita katakan minda toleransi yang tinggi. Jadi bila Datuk sebut tadi walaupun lama berada di luar negara kan, tetapi macam pepatah sebutlah
hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri, tapi lebih baik negeri sendiri. Maksudnya hati dan jiwa tu sentiasa melihat Malaysia ni sebagai sebuah negara yang tidak ada tolok banding lah dari sudutnya kan. Dari sudut cuacanya, makanannya dan sebagainya. Maknanya walaupun Datuk lama dalam negara, jati diri sebagai anak bangsa ataupun anak jati Malaysia lah kita kata, itu tetap utuh, tidak pernah terhakis dari sudut budaya dan sebagainya. Ini yang kita mahukan daripada mahasiswa-mahasiswi. Kemanapun kita diletakkan ataupun kemanapun kita pergi, tapi Malaysia itu tetap di hati. Maka sebagai warga negara Malaysia ini, kita sentiasa harus menjaga nama baik negara kita lah, agar sentiasa dihormati, disanjung tinggi, bukan sahaja dalam konteks negara kita, tetapi juga dihormati di peringkat luar negara, di peringkat antarabangsa. Terima kasih Datuk, perkongsian yang sangat menarik. Kemudian Datuk, kita teruskan gitu. Apa yang boleh Datuk sharekan ataupun berikan tips dan panduan kepada khususnya pada anak-anak ataupun pelajar-pelajar baru UiTM ini dari sudut nak mengekalkan kecintaan kepada UiTM, sebab mereka masih lagi baru, belum lagi melangkah dan merasai suasana di UiTM. Nak wujudkan kecintaan sebelum masuk UiTM, selepas berada di UiTM, semasa berada di UiTM dan selepas keluar daripada UiTM. Jadi UiTM ni punya satu tagline, iaitu UiTM di hatiku. Ini daripada sebelum masuk UiTM sampai dalam UiTM pun, apabila convocation tu, bila dengar lagu tu, boleh mengalir air mata. Ya, betul. Bahawa ada sifat kasih sayang kita pada UiTM. Jadi kita harapkan pelajar-pelajar kita pun mempunyai perasaan sama terhadap negara kita. Kalau UiTM itu, kita ada tagline UiTM di hatiku, kita ada tagline juga, Malaysia pun mestilah kita di hatiku juga. Jadi itu suatu perasaan kasih sayang kita. Janganlah pergi ke luar negeri kita kutuk negara kita. Banyak negara kita telah berjasa pada kita, dan kita mestilah mempunyai sifat yang kita panggil menyayangi negara kita, untuk membangunkan lagi negara kita, untuk memajukan negara kita lagi. Jadi untuk graduan, untuk pelajar-pelajar mahasiswa UiTM, apa saya harapkan ialah kita perlu mengamalkan apa yang telah pun wujud sekian lama. Pada tahun 1970 kita telah membentuk, kita panggil rukun negara. Dalam rukun negara itu, kalau kita teliti lima item dalam rukun negara itu, semua agak komplit. Jadi saya mengharapkan mahasiswi dapat menghayati tentang rukun negara, mengamalnya, dan inilah satu resipi untuk kita menyayangi negara kita. Yang kedua ialah satu perkara yang boleh kita sayangkan negara kita ialah bagaimana kita boleh memberi sumbangan pada negara kita. Jadi untuk memberi sumbangan pada negara kita, kita mestilah mempunyai ilmu yang tinggi. Kita mestilah mampu bersama dalam arus pembangunan negara kita, dan kita haruslah mempunyai jati diri, mempunyai sifat kepribadian, nilai, core value, integriti, macam-macam lagi ya. Jadi saya merasakan bahawa kita boleh jadi engineer yang hebat, kita boleh jadi accountant yang hebat. UiTM memang terkenal dengan lepasan pelajar-pelajar kejuruteraan dia, accountant dia memanglah hebat-hebat ya. Tapi kalau tak ada nilai, tak ada sifat integriti dan sebagainya, ini akan tidak memberi makna yang besar pada negara kita. Kerana kehancuran negara kita ialah oleh kerana kurangnya integriti, bukannya kurangnya ilmu. Ramai orang berilmu tapi tak berintegriti. Akhirnya ini menjahanamkan negara kita. Jadi kalau kita sayangkan negara kita, apa yang kita harapkan ialah mahasiswa kita di UiTM ini mestilah mempunyai ilmu yang tinggi dan integriti diri yang tinggi, etika yang tinggi. Sifat mulia itu akan memastikan bahawa negara kita akan mendapat kita panggil manfaat yang besar. Dan itulah kita balas untuk negara kita, seperti yang kita balas untuk ibu bapa kita mendapat ijazah, dapat pekerjaan yang baik, dan itu adalah balasan untuk ibu bapa kita. Untuk negara ialah bahawa kita nak menyumbang pada negara kita, dan sumbangan kita itu harus memberi impak yang besar. Jadi apa yang saya lihat di negara kita ini ialah cukup ramai mereka yang berilmu.
balik daripada Harvard, balik daripada Cambridge, balik pada England, US, macam-macam ya. Tapi kalau kita lihat, mereka ini banyak yang menghancurkan negara kita. Dan baca dalam surat khabar, SPRM tangkap ini, SPRM tangkap, oleh kerana nilai diri dia tak ada, integriti dia tak ada. Dan ini seharusnya lah bahawa sebagai universiti yang hampir 95% pelajar Islam, elemen Islam ini mestilah diterapkan. Seandainya elemen nilai agama ini dapat ditingkatkan, sekurang-kurangnya ini akan menjadi pendinding ataupun wall untuk kita menjaga diri kita supaya kita ini mempunyai nilai-nilai yang baik. Jadi kalau sayang pada negara kita, pertama kita teliti tentang konsep berkenegara kita. Kedua, tingkatkan ilmu kita supaya kita mendapat kemampuan pengetahuan yang tinggi, dan siapkan diri kita dengan nilai-nilai yang baik, dan ini kita akan menjadi seorang yang masyarakat yang ataupun citizen ataupun rakyat yang akan memberi jasa yang besar kepada negara kita. Jadi itu yang kita perlukan. Masa depan untuk Malaysia ini cukup mencabar. Bukan saja seperti yang sebut itu bagaimana kita dapat kekalkan dan tingkatkan dari segi konsep perpaduan, tapi juga kita mesti lihat bagaimana teknologi itu dapat mengubah suasana. Jadi kadang-kadang teknologi ini akan menimbulkan kebencian oleh kerana dengan berita palsunya, oleh kerana fitnahnya, oleh kerana gosipnya. Jadi bila berdepan begitu, ada elemen-elemen yang nak melemahkan kita dan menghasut kita supaya bencikan pada negara. Dan inilah satu perkara yang satu cabaran, dan pada mahasiswa-mahasiswi semua, gunalah teknologi ini sebaik mungkin. Dan tapislah, kerana bukan apa yang kita baca dalam Facebook atau WhatsApp itu semuanya betul. Yang banyak yang forward ni kadang yang forward tak betul juga. Jadi kita sebagai pelajar universiti ini haruslah bersifat very objektif dan mesti tidak berasas kepada persepsi, lebih kepada fakta. Jadi kalau kita pergi pada situ, kita akan selamat. Ya, insya-Allah. Maknanya kalau dalam Islam dia panggil konsep tabayun, maknanya kita apabila kita terima suatu berita tu, kita jangan terima bulat-bulat. Kita harus selidik dulu apakah fakta itu betul-betul satu kenyataan ataupun berbaur perkara-perkara yang tidak sepatutnya ada dalam satu-satu maklumat, kan. Maknanya mahasiswa UiTM kita percaya ada ilmu. Bila ada ilmu, maka dia harus mampu untuk menilai yang mana baik, yang mana buruk. Dan sangat tertarik bila Datuk sebut perkataan integriti tadi. Jadi integriti ini merupakan satu nilai. Kita sudah berilmu, itu sudah baik, tapi ditambah lagi dengan nilai yang menjaga kita agar kita tidak terlibatlah dengan perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Jadi untuk akhirnya tu, bolehkah Datuk berikan satu kata-kata lah nasihat, panduan untuk anak-anak yang pelajar mahasiswa-mahasiswa yang baru nak melangkah ke UiTM, nak mengharungi perjalanan sama ada peringkat diploma, kemudian sambung ijazah dan sebagainya. Perjalanannya masih panjang, Datuk. Jadi nasihat sebagai seorang bapa lah kepada saya, kan, untuk anak-anak yang baru nak melangkah ke UiTM, peringkat 17-18 tahun ini, perjalanan masih panjang. Sila, Datuk. Jadi saya ingin mencadangkan supaya mahasiswa-mahasiswi semasa di UiTM itu gunakanlah masa yang ada di dalam universiti ini untuk meningkatkan ilmu kita dan juga untuk meningkatkan syah kita, meningkatkan kita panggil soft skill kita, dan pembelajaran dalam bilik itu penting dan pembelajaran di luar bilik pun juga penting. Dia ada informal, formal, non-formal. Jadi semuanya ini penting untuk menjadikan seorang graduan yang berjaya. Jadi UiTM ini banyak sekali peluang yang ada. Sama ada kita ni nak tak nak. Jadi nak main bola, kita ada bola. Nak ini kita semuanya ada. Jadi gunalah sebaik mungkin. Seperti kata, pembelajaran ini bukan saja dalam
kuliah dan juga di luar kuliah. Gunakan kemudahan yang ada di UiTM ni. Saya di UiTM saya tengok tak ada sebabnya untuk kita tak terlibat dengan core curriculum dan sebagainya. Semuanya ada. Nak bersilat pun ada, nak apa semua ada, nak jadi pelapis, macam-macam boleh buat. Ya, jadi itulah bagi saya lah semasa di UiTM ni, gunalah peluang yang ada untuk meningkatkan kita sama ada dalam aspek ilmu itu sendiri, tapi untuk diri kita, peningkatan kemahiran insaniah kita, supaya kita akan lebih berjaya. Bila keluar nanti, banyak majikan bukan saja melihat transkrip keputusan kita, tapi lihat bagaimana kepribadian kita, bagaimana kita berkomunikasi, macam mana kita boleh anticipate soalan, global knowledge, iaitu pengetahuan global, mesti kita ada, banyak membaca. Jadi inilah perkara yang kita perlu lakukan, dan kita mesti sedar bahawa kita mempunyai tanggungjawab yang besar. Kerana seperti abang-abang yang telah keluar daripada UiTM, kita terpaksa meneruskan legasi tersebut. Bagaimana kita dapat memberi impak yang besar pada masyarakat Bumi Putra. Bagaimana kita boleh menyumbang untuk mengubah kaum Bumi Putra itu sendiri. Bukanlah kita bertujuan untuk menjadi, kita panggil perkauman, bukan. Saya tak masuk begitu. Saya masukkan bahawa kita perlu menyiapkan supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita seimbang. Jadi saya merasakan bahawa 2050 kaum putera kalau masih lagi gagal, salah satu faktor kegagalan itu oleh kerana UiTM. Mesti kita itu bahawa kita mesti lakukan sesuatu. Kerana UiTM lah yang akan menjadi penyelamat, yang akan menjadi penyeimbang untuk kesesamaan, dan akan meletakkan kaum putera itu pada tahap yang lebih tinggi. Itu peranan UiTM dan peranan mahasiswa-mahasiswi yang berada dalam UiTM. Jadi mahasiswa-mahasiswi di UiTM mempunyai pensyarah yang hebat-hebat, kemudahan yang hebat-hebat, tetapi mestilah kita gunakan itu untuk kita mencapai satu tahap yang lebih tinggi. Jadi saya harapkan ya gunakan sebaik mungkin, belajar dan juga cari peluang untuk meningkatkan diri kita, tingkatkan dari segi komunikasi, dan juga luaskan dari segi pengalaman kita, membaca ataupun berinteraksi dengan dunia. Jadi inilah sesuatu kita nak pelajar kita ni kalau boleh sebelum exam dah dapat kerja. Jadi saya banyak kali ditanya oleh pihak kenapa tidak begitu mengejar ranking. Walaupun kita mengejar, ranking kita meningkat, tapi tak adalah kita begitu kejar sangat sampai berbelanja yang mahal. Saya kata beginilah, saya kalau perkara yang tak boleh tidur malam ialah kalau pelajar-pelajar UiTM tak dapat kerja. Jadi itulah ukuran saya, iaitu saya nak hasilkan pelajar-pelajar yang boleh dapat kerja. Kerana bila dapat kerja itu dia dapat mengubah banyak perkara untuk diri dia, untuk keluarga dia dan untuk masyarakat dia. Jadi itulah, nak dapat kerja sekarang ni sangat bersaing. Orang nak lihat apa kelebihan kita. Nak katakan orang tu ada first class, second class apa, ramai ada. Ramai ada. Tapi kelebihan ialah nilai kita. Keupayaan kita berkomunikasi, bagaimana kita dapat menunjukkan bahawa kita ni mempunyai sesuatu kekuatan, aset kepada satu organisasi. Kalau saya interview pelajar untuk syarikat saya akan lihat adakah dia boleh dapat mengubah syarikat saya. Bukan sebenarnya dapat first class itu boleh mengubah. Cuma baik dari segi akademik, tapi tak sebenarnya dapat mengubah. Jadi you need a transformative type of personality. Itu yang kita nak, ya. Itu. Jadi UiTM dalam situasi yang agak baik, dihormati, mempunyai reputasi yang tinggi. Jadi pelajar-pelajar janganlah musnahkan reputasi, musnahkan legasi, musnahkan harapan bangsa, dan teruskan
Saya sebut tadi belajar dan juga tingkatkan untuk meningkatkan lagi sasiah dan kemampuan insaniah kita. Jadi itulah pesan daripada Yang Berbagi Datuk yang saya percaya Datuk sangat dekat jiwanya dengan UiTM. Lama Datuk berada di UiTM dan juga melalui pengalaman di UiTM. Jadi kata-kata ini merupakan kata-kata yang saya percaya sangat tulus ikhlas datang daripada sosok yang sangat mencintai UiTM sebagai sebuah universiti yang memberi fokus kepada membangunkan ataupun memperkasakan bangsa dan juga Bumiputera dan juga bangsa Melayu. Jadi terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas nasihat ataupun panduan yang telah pun diberikan khusus kepada para pelajar baru UiTM yang akan mula menjejakkan kaki pada Mac 2021 ini. Dan insya-Allah kita sangat berterima kasih dan kita mengharapkan peluang-peluang sebegini bersama Yang Berbahagia Datuk akan datang lagi pada masa akan datang. Jadi untuk harapan kami agar semua warga UiTM semua dapat memperoleh manfaat di sepanjang sesi yang telah pun berlangsung pada hari ini. Dan sebelum saya menamatkan sesi pada kali ini, sedikit pengumuman iaitu kita mohon kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang ada pada hari ini yang sedang bersiaran dengan kita pada kali ini untuk mengisi borang penilaian yang dibekalkan. Maklum balas semua amat kami harapkan agar kita dapat mempertingkatkan lagi kualiti bagi program-program di bahagian awal pelajar pada masa akan datang. Jadi mewakili jawatankuasa pihak penganjur bahagian awal pelajar UiTM, saya bagi pihak bahagian awal pelajar UiTM menyusun 10 jari seandainya terdapat sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan di sepanjang majlis ataupun sesi ini berlangsung. Semoga kita berjumpa lagi pada program-program yang akan datang. Kita sudahi dengan lafaz mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.